A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua sekali pelajar-pelajar SRA Datuk Abang Baginda dari darjah 3. Okey. Apa khabar semua sekali? Saya harap kamu semua berada dalam keadaan yang sihat walafiat. Semua sekali berada keadaan sihat walafiat walaupun di mana sahaja kamu berada. Okey, Ustaz harap sangat-sangat jaga diri, jaga SOP yang telah ditetapkan, jaga jarak kita. Okey, boleh. Sebelum tu, mari sama-sama kita membaca dahulu doa memulakan pembelajaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما. Alhamdulillah. Okey. Sebelum kita teruskan lagi pembelajaran kita pada hari ini, okey, Ustaz harap kamu semua memperbaharui niat kita dahulu. Setiap tindakan kita, setiap kelakuan kita mestilah kita niat kerana Allah Subhanahu wa taala dahulu. Niat kerana Allah Subhanahu wa taala dahulu. Kita nak belajar, kita niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita nak makan, niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita nak buat segala-gala benda, kita niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita niat kerana ibu bapa kita. Jangan kita niat kerana harta benda yang kita ada. Okey. Boleh. Okey. Cuba kamu perhatikan dahulu gambar yang Ustaz paparkan. Gambar apa tu? Cuba kamu perhatikan sekejap. Gambar apa yang Ustaz paparkan tu? Betul. Gambar anggota polis menahan ataupun menangkap penjenayah. Okey. Siapa-siapa yang buat silap, polis tangkap. Itu je. Dan yang bergambar yang kedua, gambar pesawat ataupun jet pejuang. Okey. Gambar jet pejuang, pesawat. Dan gambar yang ketiga iaitu gambar anggota bomba memadamkan kebakaran. Betul. Di antara tiga gambar ni, sebenarnya dia nak menunjukkan kepada kita apa dia? Apa dia sebenarnya nak menunjukkan kepada kita? Okey. Betul lah tu. Sebenarnya segala benda yang kita nak buat, kita mestilah ada sifat berani. Okey. Tengok anggota bomba, dia kena berani nak padamkan kebakaran. Lepas tu pilot ataupun driver kapal terbang ataupun driver jet pejuang, dia kena ada sifat berani lah. Dia nak mengimbangi jet pejuang, nak mengawal jet pejuang, macam mana nak terbangkan jet pejuang. Bukan senang. Anggota polis kena berani nak cegah jenayah. Jangan dia, kalau tak ada sifat berani diri mereka semua ni, tak aman lah dunia. Okey. Kebakaran pun biasa berlaku. Bomba tak berani nak padamkan kebakaran. Okey. Jadi segala-gala bendanya kita kena ada sifat berani. Sifat berani diri kita ni sebenarnya kita kena latih. Anggota polis, dia dah dilatih tu ada sifat berani untuk tangkap jenayah. Kalau gitu, kita tak berani nak tangkap jenayah. Kenapa? Sebab kita tak dilatih. Bila kita dilatih, kita ada sifat berani. Kita boleh. Itu dia. Boleh.
Okey, pelajaran akhlak kita pada hari ini iaitu berkaitan dengan sifat berani. Okey, kita teruskan lagi pembelajaran kita. Okey, sebelum tu kamu hendaklah tahu dahulu apa dia? Tahu menyatakan pengertian sifat berani. Tahu menyatakan pengertian sifat berani. Dan yang kedua, kamu hendaklah tahu menyatakan ciri-ciri berani. Orang berani ni macam mana ciri-ciri dia? Dan yang ketiga, menyatakan tentang kebaikan berani, kelebihan orang yang bersifat berani. Okey, dan yang terakhir sekali, akibat tidak berani. Akibat takut. Takut ada kesan dia, berani pun ada kesan dia sebenarnya. Contohlah, kita tengok gambar ni. Gambar ni Ustaz tunjuk. Kalaulah anggota bomba tu tak berani nak padamkan kebakaran, apa akan jadi kepada rumah tu? Apa akan jadi kepada rumah tu? Sekarang ni kita tengok rumah tu barulah api tu tak adalah marak sangat. Tiba-tiba anggota bomba tak berani nak padamkan. Macam mana agak rumah tu? Sasahlah rumah tu hancur, tinggal debu. Betul? Pesawat, kalau seseorang tentera tak berani nak bawa pesawat, macam mana nak pergi berperang? Macam mana? Okey. Dan yang ni, andai katalah anggota polis tu tak ada sifat berani dari dia, macam mana dia nak cegah jenayah? Cuba kita fikir. Jadi semua benda ni, semua 3 gambar-gambar yang saya tunjuk ni, secara kesimpulannya kena ada sifat berani dari kita. Anak-anak pelajar-pelajar SRA Datuk Abu Bakar Baginda tahun 3, tanamkan dalam diri masing-masing kena ada sifat berani dari diri. Okey, tanamkan dari masing-masing kena ada sifat berani dalam diri. Berani kerana apa? Berani kerana benar. Takut kerana salah. Kamu pun pernah dengar peribahasa ni, betul? Berani kerana benar. Takut kerana salah. Kita tengok orang buat salah, mesti dia akan takut. Kita tengok kenapa dia berani, mesti dia ni betul. Sebab dia berani. Okey, kita teruskan lagi. Okey, iaitu berkaitan dengan pengertian berani. Apa maksud berani sebenarnya? Berani ialah, okey semua sekali belajar-belajar, ikut Ustaz baca ya. Ikut Ustaz baca. Berani ialah sifat yang mendorong manusia bertindak dengan penuh tanggungjawab, cekal hati, tabah dan sabar untuk mempertahankan kebenaran. Sekali lagi. Okey, semua sekali ikut Ustaz baca ya. Berani ialah sifat yang mendorong manusia bertindak dengan penuh tanggungjawab, cekal hati, tabah dan sabar untuk mempertahankan kebenaran. Boleh? Sekali lagi. Kita ulang, Ustaz ulang, kamu ikut Ustaz baca ya. Dan kamu dengar je Ustaz baca, ikut Ustaz baca. Sekali lagi. Berani ialah sifat yang mendorong manusia bertindak dengan penuh tanggungjawab, cekal hati, tabah dan sabar untuk mempertahankan kebenaran. Boleh? Okey. Boleh tak ni? Okey, apa maksud berani sebenarnya ni cerita ni? Iaitu sifat yang mendorong manusia, yang mendorong kita ni bertindak dengan penuh tanggungjawab. Kalau kita rasa kita ni bertanggungjawab, jadi kita kena berani melakukan tugas ataupun tanggungjawab di bawah bidang kita. Seorang pelajar kena apa tanggungjawab dia? Dia kena berani melaksanakan tanggungjawab seorang pelajar. Jangan dia takut. Nak belajar pun kena berani belajar. Belajar online pun kena berani. Kalau takut tak berjaya. Sifat seorang yang berjaya dari diri dia mesti berani. Nak tanya soalan kepada guru, kena berani, jangan takut. Sifat seorang pelajar berani.
Sifat seorang anak kena ada juga sifat berani dalam diri dia. Nak minta sesuatu dengan ayah, kalau takut macam mana nak minta? Ayah dia garang. Kita tahu ayah saya memang garang, Ustaz. Oi, dia sekali dia ambil rotan, semua sekali kena. Contoh. Okey. Tapi dia pun takut kat ayah dia. Dia tahu dia nak takut. Kena berani nak minta. Ayah, pensel dah habis, nak beli yang baru. Kena bagi tahu. Ayah kata, walaupun ayah dia, tapi kena berani. Tu seorang anak pun kena berani, seorang pelajar pun kena berani. Boleh? Sebab itu tanggungjawab. Okey, dengan cekal hati, tabah. Cekal hati maksudnya tabah. Tabah dan sabar. Sabar pun penting kot untuk mempertahankan kebenaran. Okey, kalau benda salah, jangan kita nak berani pula buat salah. Buat salah ni kena takut. Dari diri kita kalau buat salah kena takut, jangan berani buat salah. Contohlah, ada orang tu dia berani buat salah. Salah apa? Buat salah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak solat. Berani dia tak solat. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala tu Tuhan dia. Tuhan sekalian alam yang menciptakan dia, tapi dia berani buat silap. Silap dia apa? Tak sembahyang, tak solat. Masuk waktu solat dia tak solat. Dia pentingkan benda-benda dunia lagi. Duduk main game lah, tengok TV lah, duduk buat benda-benda dunia lagi. Sedangkan waktu solat, dengan selambanya dia berani meninggalkan solat. Sedangkan solat itu tanggungjawab seorang hamba, membuktikan pengabdian dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Okey. Boleh. Asal tanya. Kalau tak ada, kita teruskan lagi dengan slide yang terakhir. Okey, sebelum kita tutup, slide yang terakhir berkaitan dengan ciri-ciri berani ya. Ciri-ciri berani. Okey, semua pelajar ikut Ustaz baca. Yang pertama, mempertahankan hak dirinya. Kedua, berkata dengan benar. Ketiga, melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya. Keempat, berlaku adil. Dan yang terakhir, menegur perkara yang salah. Boleh? Semua sekali belajar. Okey, jangan dengar sahaja, ikut Ustaz baca. Pertama, mempertahankan hak dirinya. Kedua, berkata dengan benar. Ketiga, melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya. Keempat, berlaku adil. Kelima, menegur perkara yang salah. Boleh? Okey. Boleh? Okey, cuba kamu tengok yang pertama. Apa dia pertama tadi? Mempertahankan hak dirinya. Manusia ni, kita manusia ni ada hak. Okey, hak kita tu milik kita. Okey, hak kita kena mempertahankan. Jangan kita mengabaikan hak kita. Hak seorang pelajar kena jalankan tanggungjawab dia. Hak dia. Hak seorang anak pun kena pertahankan. Okey. Semua benda ni kalau kita pertahankan, mampu mempertahankan, bermakna dalam diri kita tak ada sifat berani. Boleh. Yang kedua, berkata dengan benar. Sebab tu saya kata orang yang berani itu sentiasanya benar. Berani kerana benar. Takut kerana salah. Jadi setiap benda yang kita nak buat, percakapan yang kita nak lafazkan, kita kena ucap perkara yang betul. Jangan kita nak menipu pula. Okey. Berani nak berkata sesuatu yang benar ni susah juga. Ustaz dulu pernah, masa belajar dulu, ada seorang sahabat kawan ustaz ni, di dalam kelas sifat dia memang seorang yang pemalu.
Sehingga kanlah satu ketika tu dia sakit perut. Satu ketika tu dia sakit perut. Dia malu nak minta izin dengan guru, takut. Nak minta izin dengan guru, nak pergi tandas. Takut nak minta izin. Last kali, tiba-tiba satu kelas tu menghidu satu bau yang harum. Masing-masing mencarilah, kawan-kawan ustaz semua sekali masing-masing mencari bau kat mana tiba-tiba bau. Rupa-rupanya salah seorang pelajar kawan ustaz yang takut tadi, takut nak bagi tahu guru, nak keluar pergi tandas. Sebab dia jenisnya takut. Last kali rupa-rupa pun dia terberak dalam seluar. Ish. Sebab tu saya kata kita pelajar-pelajar ni ada sifat berani. Guru tu garang ke, guru tu kita apa-apa pun kita kena berani. Boleh sini. Contohlah satu lagi Ustaz ambil. Paling senang sekali. Anak-anak, pelajar-pelajar kamu semua tu. Kalau nak satu benda untuk kebaikan, kena bagi tahu mak ayah dengan cara yang baik. Jangan kamu takut pula. Nak belajar online, tak ada internet, kena bagi tahu, jangan takut pula. Nanti kamu tak dapat belajar kalau tak bagi tahu. Bagi tahu awal-awal. Jangan kamu sampai satu nak kelas baru bagi tahu. Bagi tahu awal-awal baru betul. Buku tak ada, kena bagi tahu awal-awal. Jangan takut pula nak bagi tahu. Ni nak pergi sekolah baru cari buku. Apa itu ini semua tak ada lah, tulis lah baru nak belilah, apalah baru nak simpan dah. Memang tak boleh dah. Dan yang ketiga, laksanakan perintah Allah SWT dengan sebenarnya. Apa yang Ta'ala suruh kepada kita, kepada semua pelajar, kepada didik ini semua sekali lah manusia ni. Apa yang sahaja arahan Ta'ala, suruh Allah SWT, kita kena laksanakan dengan betul-betul, dengan sebaik yang mungkin. Allah Ta'ala perintahkan supaya kita solat, kita kena solat dengan sebaik yang mungkin. Jaga solat kita. Jangan kita abaikan solat pula. Jangan solat di akhir waktu, solatlah di awal waktu. Kalau boleh berjemaah di rumah, lebih baik. Sekira kita ni kan berada di musim PKP lagi, nak solat di masjid tak boleh lagi. Jadi solat di rumah berjemaah. Abang jadi imam, abang tak ada kalau ayah ada, bagi ayah jadi imam. Ayah tak ada, abang imam. Abang tak ada, kita sendiri imam. Macam itulah. Jangan bagi mak kita pula jadi imam. Orang perempuan tak boleh jadi imam kepada orang lelaki, walaupun orang lelaki tu kecil, budak-budak, kanak-kanak. Kaum Hawa tak boleh jadi imam kepada kaum lelaki. Walaupun kaum Hawa tu pandai baca Quran, taranum sekalipun, tahu hukum hakam sekalipun, tak boleh jadi imam kepada lelaki. Lelaki still kena jadi imam. Perintah Allah SWT, terutama sekali solat, kena jaga. Jangan kita mengabaikannya ataupun kita buat benda itu main-main. Seterusnya, berlaku adil. Setiap masalah yang kita buat, masalah yang kita hadapi, yang kita tangani, kita kena berlaku adil. Dan kita nak menyembelahi mana-mana pihak. Seorang hakim nak menjatuhkan hukuman, ia kena berlaku adil. Jangan dia nak menjatuhkan hukuman yang ni bagi duit banyak, bagi rasuah dia menjatuhkan. Tak boleh. Kena adil. Jangan nak mementingkan hal lain. Kerana apa? Kerana kalau kita tak berlaku adil, kesan dia cukup teruk sekali kepada yang terkena. Dia tuak silap tapi dia kena. Cuba kita bayangkan kita yang berlaku di situ. Kita tak buat silap, tapi kita dituduh buat silap. Apa proses kita? Jadi kita nak menjatuhkan sesuatu hukum ni, kita kena mengadilinya dengan sebaik yang mungkin.
berlaku adil. Paling kita senang sekali, kita paling pendek sekali, berlakulah dengan adil. Boleh. Dan yang terakhir sekali, menegur perkara yang salah. Kita tengok dalam keluarga kita ada kesilapan yang berlaku, kita kena tegur. Adik kita meninggalkan solat, kita kena tegur. Abang kita tak solat lagi, kita kena bagi tahu kat dia, abang, azan dah ni, waktu zuhur dah masuk ni, jom solat. Bagi tahu dia. Dia kata kejap lagi buat, ataupun dia buat kerja ke, dia tengah makan ke, bagi dia makan dahulu, habiskan. Okey, lepas solat lah sama-sama. Jangan sampai meluputkan waktu solat. Apakah waktu solat dah habis baru nak solat, tak ada guna lah. Okey, kita nampak adik kita makan tangan kiri, kita kena tegur, kena makan tangan kanan. Lagi, kita tengok adik kita, apa dia, tak menutup aurat, ataupun kakak kita keluar rumah tak menutup aurat, kita kena tegur, kita tahu sebab itu salah. Okey, kita nampak apa dia lagi, mak kita ke siapa ke tak menutup aurat, siapa-siapa, kalau boleh kita ada hak, kita kena tegur. Sebab menutup aurat itu satu kewajipan. Bukannya menutup aurat itu satu perkara yang siapa nak tutup boleh tutup, siapa tak nak terpulang. Tak. Menutup aurat itu satu kewajipan. Sebab itulah anak didik darjah 3 ni, dah besar ni, bagi kaum-kaum Hawa, kena jaga aurat masing-masing. Tutup aurat. Jangan bagi orang tengok. Boleh? Okey, Ustaz rasa setakat tu dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kalau kamu tak faham ataupun nak tanya apa-apa soalan, boleh ajukan kepada Ustaz, boleh WhatsApp ke apa ke, boleh, tak ada masalah. Okey, untuk latihan kita pada hari ini, Ustaz nak kamu senaraikan 10 contoh sifat berani dalam diri kamu semua. Apa dalam diri kamu, keberanian yang kamu ada di kamu senaraikan 10 contoh. Ustaz nak tengok. Boleh? Itu je. Baru Ustaz boleh nilai, oh yang ini belajar ni berani ni segi apa. Boleh? Okey. Kalau tak ada apa-apa, sekadar peringatan yang terakhir, musim-musim PKP ni, jaga diri masing-masing, jaga pergaulan, jaga jarak masing-masing. Okey, peringatilah, sambil-sambil ingat, memperingatilah antara keluarga kita, abang kita ke, kakak kita ke, adik-adik kita yang lain ke, mak kita ke, kalau keluar rumah ke apa-apa ke, cuci tangan, pakai mask, jaga jarak dan sebagainya. Dan juga yang terakhir sekali, sebelum kita tutup kelas kita pada hari ini, Ustaz harap kamu semua berada di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sentiasa berada dalam keadaan yang sempurna. Okey, dan juga kamu semua mestilah menanam sifat berani di dalam diri kamu dalam semua perkara tindakan yang kamu lakukan. Boleh? Jadi Ustaz sudahinya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua pelajar-pelajar kerana sudi meluangkan masa mendengar video ini dan juga membuat latihan. Terima kasih. Assalamualaikum.